iklan. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk memasukkan raw data ataupun data mentah ke dalam SPSS. Okey, pertama sekali bukakan SPSS dan juga data. Ini dari Sheets. Kami sudah convert daripada Google Form ke Google Sheet, dan juga seterusnya kita just masukkan data dalam variable view mengikut data kita, contohnya jantina, umur, dan seterusnya. Sekiranya kita sudah ada data tu, kita boleh terus copy and paste je. Okay, so dah senang macam tu saja. Okay, lepas tu kita akan copy balik untuk semua data tu, dan kemudiannya kita copy dan kita perlu letakkan dalam label, sebab label dan juga name tu kita samakan sahaja. Okay, just copy and paste. Dan kemudiannya kita tengok dari segi type. So type, tengok jenis data kita, adakah dia jenis numeric ataupun string. So kalau macam jantina, dia lebih kepada string. Maafkan saya, fakulti string, sebab dia banyak pilihan. Kalau jantina dengan umur, dia punya pilihan lebih kepada nombor. So kita letak numerik lah. Dan juga width ni adalah panjang pada perkataan yang mungkin kita akan tulis dalam data view. So kita kena letak sepanjang-panjang perkataan lah, maksudnya huruf lah. So saya letak 999. Dia tidak boleh juga lebih daripada tu. So paling tinggi pun mungkin 999 sahaja. Kalau 4 kali 9 tidak boleh. So kita tukar lagi university kepada spring, sebab university pilihannya lebih kepada huruf macam tu, dan selebihnya numerik sebab pilihannya nombor. Dan seterusnya kita kepada values, kita tekan ni dan tekankan 1 tu, level tu kepada 1 lelaki, dan kita add, belum lagi, so 2 perempuan, dia jantina kan, so kita add dan okay. So itu kita punya values. In case kamu sudah ada data dia, kamu boleh copy and paste je daripada data sheets ni, memandangkan data sheets ni sudah memang ada, kami telah buat secara individu sebelum ni, dan juga cara susunannya pun sama. So kita boleh copy and paste, sangat senang. Dan just betulkan je if kalau ada terlari ke apa. Okay, seterusnya kita pergi data view. Okay, macam start daripada, okay, kalau data view ini sudah adalah apa ni, di sheets ni adalah Excel, maafkan saya, di Excel ni adalah pengumpulan data yang sudah kami buat masing-masing secara individu. So just masukkan. If contohnya kamu tidak data tu, kamu masukkan je secara manual lah, satu-satu.
daripada hasil data yang kamu perolehi daripada Google Form. So copy and paste. Nah, ini macam manual, kita satu-satu dahulu, lepas tu copy and paste. Okay, sekiranya ada kesalahan memasukkan dalam data unit dalam row tu, so kita kena sentuh bahagian nombor 1, 2, 3, 4 tu untuk delete, cut. So sini kita cut sebab ada kesilapan. So kita masukkan kembali data tersebut secara copy and paste, dan tada, alhamdulillah. So kalau ada macam potong, just tengok balik in case. So just tengok balik and kita copy and paste satu-satu, ikut row, umur, and memandangkan kalau sudah ada datanya, just copy secara keseluruhan macam tu and paste, dan recheck balik if ada kekosongan atau ada kesilapan. Dan itu sahaja. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurfarah Afika binti Mat Harum, memegang kad metrik BP 2110241. Saya akan menunjukkan cara untuk melakukan proses penyaringan data atau pembersihan data dan compute setelah data dimasukkan dalam Excel ke SPSS. Pertama, tekan analisis dan tekan descriptive statistik. Seterusnya kita akan tekan frekuensi dan kita akan pilih mana yang perlu disaringkan lah, seperti jantina, umur, fakulti, pendidikan, dan seterusnya. Setelah kita pilih semua, kita akan tekan OK, dan ia akan keluar dalam bentuk jadual. Di sini kita akan dapat lihat maklumat yang telah kita saringkan. Ini adalah maklumat yang telah kita saringkan dan maklumat yang kita dapat melalui kita punya Excel. Ini adalah untuk tahun pengajian dan ini adalah universiti memandangkan kami menjalankan eksperimen ni terhadap beberapa buah universiti di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan save data tersebut dan kita namakan data tersebut iaitu penyaringan data, dan kita akan tekan klik pada save. Tunggu sebentar dan klik pangkah sahaja. Setelah data disaring, kita akan compute data. Harusnya setelah adalah dengan menekan transform dan compute variable, dan kita akan tambah-tambah melalui untuk kemurungan, depression dan anxiety. Untuk pertama, kita buat untuk anxiety tambah,
pilih semua yang ada tentang depression tersebut untuk kita kira. Kita buat satu demi satu. Okey, setelah kita masukkan semua data, kita akan tukar nama untuk target variable iaitu depresi. Dan kita akan klik pada button OK. Seterusnya kita akan dapat lihat data yang telah kita compute sebentar tadi. Dan kita akan buat langkah yang sama bagi stress dan anxiety. Yang kedua ini saya buat untuk anxiety. Awalnya kita akan delete balik apa yang kita dah buat untuk depresi tadi dan gantikannya dengan kita akan gantikannya dengan anxiety atau kemurungan. Kita akan pilih juga macam cara yang pertama tadi. Kita akan masukkan dan tambahkan macam awal step tadi. Dan kita akan nampak perkara yang sama lah untuk step yang kedua ni. Setelah data dan buat cara yang sama iaitu menukarkan depresi tadi kepada kebimbangan ataupun anxiety, kita masih menggunakan cara yang sama iaitu kita pilih data yang melibatkan kebimbangan. Kita tambah saja macam biasa, masukkan dan tambah. Masukkan. Dan akhir sekali kita akan klik button OK. Ini ada kesilapan sedikit. Tekan button OK. Okey, di sini kita akan dapat lihat data yang kita buat tadilah macam cara pertama untuk depresi tadi, dan kita akan ulang sekali lagi cara yang sama untuk stress. Kita akan tukar target variable menjadi stress dan delete balik apa yang sebelum ni kita buat dan pilih semula data yang berkaitan dengan stress. Pilih, masukkan, tambah. Pilih, masukkan, tambah. Pilih, masukkan, tambah. Dan seterusnya. Menggunakan cara yang sama sahaja.
Dan seterusnya kita akan klik pada button OK. Seperti yang sebelum ini, kita akan dapat lihat data yang telah kita compute sebentar tadi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan ke bahagian analisis statistik deskriptif. Bagaimana melakukan cara tersebut? Kita pergi ke analyze dan kita tekan statistik, kita tekan frekuensi. Seterusnya di sini kita memilih jantina, umur, fakulti, program, tahun dan universiti. Sebelum tekan OK, kita tekan statistik dan kita tekan mean, standard deviation dan continue. Seterusnya kita tekan chart, tekan histogram, show normal curve on histogram and continue. Terusnya tekan OK. Siapa? Khususnya ini hasil-hasil daripada data kita. Dan ini ialah graf-graf bagi data-data yang kita pilih tadi. Baiklah, itu sahaja untuk bahagian analisis statistik deskriptif. Saya, Putri Syawalina binti Abdul Malik, memegang nombor matriks BP21110091, akan menunjukkan cara untuk melakukan ujian T-sampel bebas, iaitu analisis statistik yang menguji hipotesis perbezaan dan regresi pelbagai, iaitu analisis statistik menguji hipotesis hubungan ataupun pengaruh dalam SPSS. Okey, pertama sekali saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan T-test sampel bebas dalam SPSS. Okey, T-test sampel bebas ni untuk membandingkan nilai min antara dua kumpulan yang sama yang tidak saling bergantung antara satu sama lain. T-test sampel ni juga untuk menguji kemungkinan kedua-dua sampel daripada populasi tersebut mempunyai nilai yang sama atau berbeza secara signifikan. Okey, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk melakukan T-test sampel bebas ni. Yang pertama, tekan analyze. Lepas tu pergi kepada compare mean, dan lepas tu pergi kepada independent sample T-test. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat test variable dan grouping variable. Okey, untuk grouping variable ni kita pilih jantina, tekan jantina dan masukkan di sini. Dan untuk T-sample test variable pula kita pilih kepuasan hidup. Okay. Lepas tu di sini di grouping variable ni kita pilih jantina dan kita define group. Yang pertama itu lelaki, grup kedua ialah perempuan. Tekan continue. Dan lepas itu kita tekan OK. Okey, di sini kita dapat lihat output T-test. Kita tengok sini untuk kepuasan hidup bagi lelaki dan perempuan. Okey, min untuk lelaki ialah 23.1000 dan min untuk perempuan ialah 22.800.
Okey, kita pergi kepada independent sample test, iaitu Levene test for equality of variance. Okey, kita tengok sini, itu bagi equal variance assume. Di sini kita tengok signifikan dia 0.519. Nilai P ini lebih besar daripada 0.05, maka hipotesis null diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan mean score yang signifikan antara jantina dengan kepuasan hidup. Variance yang dianggarkan adalah sama bagi kumpulan jantina lelaki dan perempuan. So kita kena rujuk nilai yang di atas ni, itu significant totals di bagian atas. So di sini kita dapat lihat nilai two-sided P itu 0.878 lebih besar daripada 0.05, maka hipotesis null diterima. So kita dapat lihat tidak terdapat perbezaan mean score yang signifikan antara jantina dan kepuasan hidup. Okey, selepas itu saya akan melakukan regresi pelbagai. Di mana hipotesis null, untuk menguji hipotesis null, iaitu tidak terdapat pengaruh kemurungan kebimbangan stres ke atas kepuasan hidup pelajar. Okey, untuk regresi pelbagai ini kami telah memilih pemboleh ubah bebas, iaitu IV. Kemurungan kebimbangan dan stres untuk DV pula kami memilih kepuasan hidup. Okey, regresi pelbagai ini digunakan untuk menguji pengaruh kemurungan kebimbangan dan stres terhadap kepuasan hidup pelajar UMS. Okay, bagi hipotesis null kami, kepuasan hidup pelajar tidak dipengaruhi oleh kemurungan kebimbangan dan stres. Okay, saya akan tunjukkan cara untuk membuat regresi pelbagai. Mula tekan kepada analyze, pergi kepada regression dan tekan kepada linear. Okey, di sini terdapat independent method, dan kita akan tengok kepada statistik plot semuanya. Untuk dependent yang kami pilih ialah kepuasan hidup, bagi independent pula kami memilih tiga ni: kemurungan, kebimbangan dan stres. Lepas tu pastikan metode ni adalah enter. Kemudian kita pergi kepada sini statistik, pastikan regression di sini ni estimate, pastikan ini estimate, dan di sini pula model fit. Lepas tu kita tekan kepada continue. Kita tengok kepada plot pula. Okey, untuk Y set RE SID, untuk X pula kita pilih kepada set P RED. Lepas tu kita tekan untuk yang di sini ni standard desired residual plot, kita pilih pada normal probability plot. Lepas tu kita tekan continue. Sudah kita tengok semua ni, kita boleh tekan OK. Keluarlah output. Inilah output yang akan keluar, itu regression dia. Kita boleh lihat di sini ada variable intern, model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik, chart untuk a dependent variable, dan scatter plot. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.